Mencari ilmu adalah satu kewajiban bagi membina masyarakat yang bertamadun. Pepatah ada menyebut, ilmu adalah pelita hidup. Tanpa ilmu, kita akan hidup dalam kegelapan. Kini lokasi Detik 12 Malam berada di sebuah sekolah yang terletak di utara tanah air bagi membongkar cerita-cerita kejadian-kejadian misteri dan menyeramkan yang pernah berlaku di sini. Saya yakin banyak kisah yang tersimpan. Ikut rapat. Cikgu mengajar subjek apa? Azmi rasa saya ajar subjek apa? Kalau tengok macam subjek sejarah ni. Salah. Saya ajar pendidikan jasmani dan kesihatan. Pendidikan jasmani. Dah berapa lama cikgu mengajar dekat sini? Saya kat sini dah 12 tahun. Ini tahun yang ke-12 lah. First posting sampai sekarang. Oh, lama Kalau ikutkan, berapa blok ada dekat dalam sekolah ni? Okey, sekarang kita ada 5 blok. Okey, di sebelah sini ni adalah blok yang pertama. Pada tahun 1996 dulu diwujudkan. Dan sekarang Azmi tengoklah, sekarang dah ada banyak lah, lebih kurang 5. Yang kecil-kecil tu pun ada lagi 2-3 blok pertanian dekat belakang sana. Oh, belakang sana tu Oh, itu yes. Blok-blok yang untuk bengkel, pertanian lah. Cikgu, asal-usul kawasan sekolah ni, kawasan apa ya? Okey, saya dapat makluman kawasan ni dulu asalnya adalah hutan belantara yang sangat luas lah. Memang penduduk-penduduk dekat sini pun kata tempat ni dari dulu lagi memang gelap, sunyi dan seram lah kalau nak lalu kawasan ni kan. So disebabkan keluasan tu juga ia sangat susah untuk dijadikan kawasan sekolah. Dan sebab faktor tu jugalah saya rasanya dia dibuka untuk sekolah. Kalau ikutkan orang kampungnya kawasan ataupun pendapat, adakah kebun-kebun ataupun pokok getah ke ladang-ladang sawit sebelum ni? Ada kebun getah kawasan belakang sini asalnya. Dan juga di sebelah sana pun memang kawasan getah lah asalnya. Okey cikgu, kalau dah kawasan sekolah ni sebelum ni adalah kawasan hutan, ada tak kawasan-kawasan pelik ataupun kejadian-kejadian yang pelik menyeramkan berlaku kat kawasan sekolah ni? Ya, ada. Sampai sekarang pun masih ada lagi, terutama di bangunan sebelah sana. Bangunan-bangunan lama, bangunan asal sekolah lah, memang ada gangguan sampai sekarang. Dan juga bangunan yang kita berdiri sekarang ni pun ada. Okey, di tingkat atas yang paling banyak gangguan lah. Macam mana tu? Okey, gangguan tu di siang hari pun dengar bunyi switch on off sendiri, switch kipas lampu off, sedangkan cikgu on. Ketika ada orang ke ataupun tak ada? Ketika, ya, cikgu ada, saya ada di bilik buat kerja. So, selain dari itu, selepas waktu persekolahan, semua orang dah balik, murid pun dah balik, kita dengar bunyi susunan kerusi meja di bilik kelas. Sedangkan semua murid dah balik dan cikgu-cikgu pun dah balik. Tapi memang dengar dengan jelas. Ada nampak pergerakan ke? Tak nampak pergerakan. Bila kita tengok tu macam tak ada apa-apa, tapi susunan tu memang dengar dengan jelas, susunan kerusi meja. Terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Kalau tak keberatan, sebab ni kawasan sekolah kan, kalau cikgu boleh kongsikan, kita tengok kelas-kelas yang pernah ada gangguan tu. Okey, boleh. Boleh. Jom, nak pergi sekarang? Boleh. Okey, jom. Okey. Saya melihat ada seorang pelajar dalam keadaan seolah-olah dirasuk, menggeletar badannya. So waktu tu memang Ali nampak seorang wanita yang berbaju putih dan kain batik. Kawasan sekolah adalah ruang tanpa had kepada guru untuk mendidik dan juga pelajar bagi menuntut ilmu.
Walaupun orang luar tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah, namun masih ada gangguan misteri daripada pihak yang tidak diundang. Sekuat mana gangguan yang diterima, kita dengarkan perkongsian pengalaman mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Azmi daripada Detik Lepas Malam. Ya. Bila datang? Dah sehari dah. Jadi hari ni baru nak dapat berjumpa dengan Ustaz ni. Alhamdulillah. Nak dapatkanlah cerita sedikit. Baik, insya-Allah. Jom Azmi kita ke sana. Sana, Semak kat sana. Okey, boleh. Sini duduk sikit lah Ustaz. Ya, betul. Okey Ustaz, kalau tak keberatan boleh kongsikan sedikit pengalaman Ustaz tentang pengalaman-pengalaman yang agak pelik dan menyeramkan berlaku di sekolah ni. Baik, saya ada satu peristiwa lah yang mungkin antara peristiwa yang tak dapat saya lupakan sepanjang saya bertugas sebagai seorang warden kat sini. Pada malam itu saya sedang bertugas seperti biasa. Saya membuat rondaan di asrama dan saya terdengar dari tingkat atas blok bunyi kaca pecah. Bunyi kaca pecah? Ya. Okey. Selepas saya dengar bunyi tu, saya pun terkejut lah kan. Sebab pada waktu malam, saya bergegas untuk melihat naik ke blok, untuk melihat apa yang berlaku. Dan pada waktu itulah, saya melihat ada seorang pelajar dalam tandas, dalam keadaan yang agak pelik lah. Dalam keadaan seolah-olah dirasuk, menggeletar badan dia. Adakah dia sedar keadaan tu? Saya rasa dia tak sedar pada waktu itu. Dia tidak menjerit tapi dia meracau menyebut sesuatu. Boleh faham ke apa yang dia cakap? Tak faham. Tak faham. Ya. Saya pun terkejut juga dan sangat risau melihat keadaan dia. Kemudian saya cuba tenangkan dia. Saya cuba nak papah dia untuk keluar kan. Tapi dia dalam keadaan begitu, saya tenangkan dia dalam tandas tu. Dan saya bacalah, buatlah apa yang saya mampu. Saya bacakan ayat suci Al-Quran apa semua pada dia. Lama tak keadaan tu? Lebih kurang 5 minit. Apabila pelajar tu sedar, dia cerita apa-apa Ustaz? Apa Ya. puncanya? Selepas 2-3 hari Ha. peristiwa tu berlaku dan saya mengambil masa lah tengok pelajar ni dah tenang kan. Saya nak ingin tahulah apa yang berlaku dan minta dia ceritakan kembali. Pelajar tu bagi tahu dekat saya yang waktu tu dia sedang belajar dan ketika dia belajar tu dia mengantuk dan dia cuma nak ke tandas untuk basuh muka je, untuk basuh muka. Dan ketika dia dalam tandas tu, dia rasa macam ada kelibat warna hitam yang sedang melintas di belakangnya. Daripada pandangan Ustaz, apabila berlaku kejadian seperti inilah kan, apa yang Ustaz boleh huraikan? Okey, pandangan saya gangguan-gangguan ini adalah perkara biasalah kan, yang boleh berlaku di mana-mana saja kan, dan boleh kena pada sesiapa saja. Kerana syaitan, jin dan iblis ni memang tugas dia orang kan, ataupun kerja dia orang ni ialah untuk mengganggu apa umat Islam atau manusia ke arah yang inilah yang sesat apa semua, sehingga berlakunya peristiwa-peristiwa begini. Apa-apa yang berlaku semua itu adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak kiralah di mana-mana pun, kawasan mana pun, Ya. bukan setakat sekolah sahaja. Betul. Tempat di mana sahaja pun perlu kita beri. Ya, betul Tami. Okey. Baiklah, terima kasih banyak Ustaz Ya, atas sama. perkongsian ni dan juga maklumat daripada Ustaz. Tami. Terima kasih banyak. Sama. Okey Alia, terima kasih bersama dengan Detik Semalam. Boleh Alia cerita sedikit latar belakang Alia di sekolah ni? Okay, boleh. Nama saya Alia and saya bekas student di sekolah ni. Saya di sekolah ni melalui Form 1 and sampai Form 5 lah. Jadi bagi Alia sendirilah, mungkin Alia ada pengalaman yang boleh dikongsikan, perkara-perkara yang menyeramkan, pelik berlaku di sekolah ni. Okay, untuk pengalaman tu, malam tu ada extra kelas and then Alia kira nak berjalan ke pergi kelas melalui depan kantin. So waktu tu memang Alia nampak seorang wanita yang berbaju putih dan kain batik. Baju putih kain batik ya? Adakah itu pekerja kantin ke kawan-kawan sekolah juga? Okey. So pada mulanya Alia ingatkan manusia biasa yang ingatkan pekerja di situ.
baik, tapi benda tu muka dia agak menyeramkan, and then makin lama dia makin menghampiri dekat Alia lah. So di situ Alia rasa tergamam, and then Alia mula pengsan. Pada pandangan Alia, makhluk itu sebenarnya apa? Mungkin dia boleh dikirakan seorang kakak. So memang benda tu daripada kecil Alia boleh nampak. Oh, daripada kecil memang boleh ada Ya, kebolehan betul. melihat makhluk-makhluk halus ni. Yes, betul. And bila Alia nampak, Alia boleh melukis lah benda tu. Boleh lukis juga? Ya. Adakah Alia menuntut untuk mendapat kebolehan macam ni? Ya, Alia ada menuntut ilmu untuk mendapatkan untuk merawat mak Alia utamanya. Jadi daripada situ boleh melihat dan juga berkomunikasi? Ya, betul. Sampai ke tahap macam mana? Bercakap Kita ataupun? melalui hati ke hati, dan kadang tu melalui percakapan biasa. Jadi apabila boleh melihat, boleh komunikasi, tadi Alia cakap Alia boleh melukis Ya. makhluk, para super makhluk tersebut. Ya, Ada Alia bawa lukisan Alia? Ada. Oh, macam ni Oh, dengan yang rambut panjang, dengan lidah ni Ya. Ini gambaran yang Alia nampak lah. Jadi yang macam ni apa maksud dia? Ini maksud dia seorang wanita. Dia budak kecil. Okay, yang ini yang ada darah dekat muka dia dan badan dia. Oh, darah tu menitis. Ya. Okey, selain boleh melihat, berkomunikasi dengan makhluk halus ni, ada tak pengalaman yang lain, pengalaman yang lain yang Alia pernah lalui? Okey, ada pengalaman tu Alia nampak dekat kawan Alia. Nampak apa tu? Nampak kakak yang tadi tu. Okey. Waktu tu Alia di asrama Mhm. and nak turun buang sampah. Okey. And Alia keluar dengan kawan Alia, and Alia buang sampah. Apabila Alia toleh ke belakang, Alia nampak ada kakak tu di belakang kawan Alia. Jadi apa yang berlaku selepas tu? Selepas tu kawan Alia ada cakap dekat Alia, kata sakit-sakit belakang. And then ketika tu Alia dah boleh mula berubat orang. And waktu tu Alia cuba berubat, and Alia tarik benda tu letak dekat dengan Alia. Apabila melihat Alia boleh berkomunikasi, boleh melihat makhluk halus tersebut, bagaimana Alia rasa makhluk ini berada di sini kerana apa? Kalau Alia boleh nampak benda tu, cuma kita boleh tahu beza positif dan negatif. Kalau negatif tu dia jenis mengganggu orang lah. Kalau positif tu kira dia penghuni tempat ni. Kalau yang jenis mengganggu orang tu mungkin dia berasal dari sini ataupun orang yang buang ni dekat sini. Okey Alia, terima kasih atas perkongsian pengalaman Alia tadi tu. Alright, okey, bila saya nak melawat sekitar kawasan sekolah. Okey, boleh. Seringkali kita dengar ada pelajar-pelajar yang boleh melihat, mampu melihat selepas mengalami. Tengah menyapu ke? Hah? Kak? Kak? Pengalaman yang dikongsikan tadi masih menjadi tanda tanya kerana benarkah ada penghuni alam lain di kalangan makhluk halus berada di kawasan ini? Sekarang saya akan menyiasat dan merasai sendiri pengalaman berada di kawasan yang dikatakan ada penampakan di sekolah. Kami mengharapkan ada jawapan dalam detik 12 malam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan siasatan di blok sekolah yang dikatakan pernah mengalami gangguan dan juga penampakan. Ini adalah bengkel mungkin elektrik ataupun elektronik. Ada beberapa sejarah ataupun cerita di kalangan pelajar dan guru sekolah. Uish, apa tu? Pintu pagar ni kunci pula. Kita nak try naik ke atas. Mungkin boleh naik daripada ujung sana. Okey. Kalau ikutkan daripada penceritaan ustaz
ada beberapa tempat yang menjadi tumpuan dan juga gangguan kepada pelajar-pelajar dan juga kepada para guru. Ya betul? Tengah menyapu ke? Hah? Kak? Kak? Ada dengar bunyi orang seret sesuatu. Ada juga penceritaan daripada Alia, bekas pelajar yang pernah menuntut di sekolah ni. Dikatakan ada 2 penampakan yang mana terdiri daripada nenek dan juga budak kecil. Dia dengar bunyi sesuatu dekat atas bumbung ni, tapi tak pasti apa benda. Encik di studio lukis. Assalamualaikum. Saya berada di salah satu bilik yang menempatkan bilik studio apa orang cakap? Studio lukisan kejuruteraan. Dan dikatakan di kawasan ini, di bilik ini selalu ada penampakan satu lembaga yang dipanggil oleh pelajar-pelajar di sini dengan panggilan kakak cantik. Ya. Kakak duduk kat sini ke? Kak? Kakak cantik yang selalu mereka lihat, mereka nampak adalah lembaga yang berpakaian baju putih dan berkain batik. Itu adalah sinonimnya penampakan di sini. Okey. Tenaga aura dekat sini dia taklah sekuat ataupun ada perbezaan ketika berada di blok bengkel sana. Tempat yang saya siasat tadi, dekat bawah tak ada rasa sangat. Dekat atas dalam bilik yang terbuka tu, dia ada rasa lain sikit, meremang dan macam sesuatu memperhatikan. Seringkali kita dengar ada pelajar-pelajar yang boleh melihat, mampu melihat selepas mengalami peristiwa yang menyeramkan, perkara-perkara yang agak mistik dan juga paranormal. Ya. Mungkin daripada usia yang muda dah mampu melihat makhluk-makhluk sebegini. Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Okey, ini adalah salah satu bilik yang pernah dikatakan lah. Okey. Berlaku beberapa kejadian. Bau tu dah tak ada. Tadi sekali imbas ada bau bangkai dekat sini. Tapi saya tak pasti sama ada ialah ni tempat penyimpanan makanan. Lesung dengan alu Lesung anak. Kalau arwah nenek cakap dan ni kena terlangkup kan. Kalau tak masak lah. Tak tepi. Jangan letak macam tu. Ada apa-apa kat atas Dekat bilik yang kedua ni, dekat dalam bilik ni kan, dia ada satu rasa yang lain. Dia masuk-masuk tu dah rasa tenaga yang agak negatif lah. Rasa macam aura dia memang tak best. Tempat ni, lokasi ni, sekolah adalah tempat cari ilmu kan. Tapi bila waktu bertukar ataupun bagi mereka yang ada pengalaman berlaku waktu siang hari. Tapi sekarang ni, apa yang saya rasa sendiri, siasatan yang kita buat, saya tak faham keadaan tu macam mana. Mungkin ada wujudan makhluk-makhluk tu kat sini, tetapi bukan dalam satu keadaan yang sangat kuat dan jelas. Kalau cerita pada mereka yang tak faham, benda yang sia-sia lah. Tapi detik 12 malam, dah berada dekat sekolah ni, kita dah siasat, kita dah rasa.
Dan sememangnya rasa tu memang ada. Setuju? Setuju. Okey? Boleh. Okay. Alright.